Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti, daripada bab zakat. Kita masih dalam bab ini yang mana penulis membicarakan tentang asnaf. Dan pada minggu yang lepas kita sedang dan masih ini membicarakan tentang al-gharimin. Jadi ini adalah golongan yang hutang. Dan penulis membicarakan tentang beberapa jenis manusia yang hutang. Jadi hutang ini bukan satu jenis yang kita mengatakan satu orang tak ada duit dia hutang. Ini kita mengatakan salah satu daripada jenisnya. Tetapi penulis juga ada membicarakan tentang satu orang yang hutang bukan kerana dia memerlukan wang, tapi dia hutang ini untuk memperbaiki dua pihak yang sedang berlawanan. Ada orang pula yang ini misalan dia hutang ini disebabkan dia nak memberikan makanan kepada tetamu yang datang daripada luar, untuk memuliakan yang tetamu. Dan begitu juga satu orang yang ini misalan ini dia hutang disebabkan dia nak melakukan sesuatu maslahat ini yang umum kepada masyarakat. Maka kita boleh memberikan kepadanya duit zakat atas nama gharimin dan bukan atas nama fakir dan miskin. Atas nama ini gharimin kita boleh memberikan kepada orang yang hutang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berkelahi. Kita memberikan kepadanya duit zakat atas nama gharimin, bukan yang ini fakir dan miskin. Sebab dia tak semestinya dia fakir. Mungkin dia ada wang. Tapi kita mengatakan tak semua orang yang ada wang tidak boleh menerima zakat. Ada orang ada wang, kita boleh berikan kepada dia zakat. Daripada misal kita mengatakan kalau sekiranya dia hutang untuk untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bergaduh sebagai misal, maka kita boleh memberikan kepadanya duit zakat walaupun dia kaya. Boleh insya-Allah. Jadi kita teruskan daripada sini insya-Allah. Surat 35 cabang masalah. Cabang masalah. Ni sebelum kita teruskan, saya nak ingatkan kepada antum, dalam kitab Fathul Mu'in ini bila dia mengatakan cabang masalah, kita nak kena bersedia. Kenapa? Sebab biasanya susah. Cabang masalah ni dalam kitab Fathul Mu'in ini yang susah. Sebab biasanya penulis ni Fathul Mu'in beliau akan ambil daripada Tuhfah Ibn Hajar. Ini apa yang ulama kita mengatakan dan apa yang saya mendapati. Jadi itu sebab bila dia sampai kepada cabang ini masalah, dia akan membicarakan tentang benda-benda yang agak terperinci sedikit. Dan kita biasa akan mendapati ada kesusahan di situ kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab fikih yang lain. Dan di dalam ini cabang ini masalah ada banyak pengajaran yang kita boleh mengambil manfaat daripadanya dalam masa yang sama. Itu saja yang saya nak mengatakan. Bila kita tiap-tiap kali sampai kepada cabang masalah, kita akan melihat perkara ini. Kadang-kadang kita tengok kenapa penulis ini dia membicarakan satu perkara dengan terperinci. Ini adalah cara yang ini guru beliau, ini Syekh Ibn Hajar. Dan daripada situ kita lihat ulama-ulama hari ini mendapat manfaat. Lebih-lebih lagi misalan di Tarim ini sebagai misal, mereka apabila membicarakan tentang fatwa sentiasa balik kepada kitab Ibn Hajar. Sebab Syekh Ibn Hajar beliau akan membicarakan tentang perkara yang tidak wujud pada zamannya. Dia akan membicarakan tentang masalah-masalah yang susah, yang rumit, yang terperinci, yang mungkin tidak wujud pada zamannya. Tetapi dia mengatakan kalau sekiranya ia berlaku, nampak? Kalau sekiranya ia berlaku begini. Dan subhanallah ini banyak perkara yang beliau mengatakan sedemikian betul-betul berlaku pada zaman kita. Dari itu sebab ini para ulama mereka suka yang ini kepada cara yang ini Syekh Ibn Hajar. Sebab beliau ini walaupun hidup 400 tahun yang lalu, tetapi beliau dalam kitab-kitab beliau telah selesaikan banyak ini masalah-masalah yang hari ini yang kita memerlukannya. Dan ini adalah daripada kehebatan ini para ulama kita yang lalu. Ayo kita teruskan. Kita akan lihat ya, misal. Cabang masalah. Barang siapa memberikan zakatnya kepada penghutangnya dengan syarat diserahkan kembali sebagai bayaran hutangnya, maka tidak boleh dan tidak sah pembayaran hutang seperti itu. Kalau keduanya berniat seperti itu tetapi tidak dipersyaratkan, maka boleh dan pembayaran hutangnya sah.
Demikian pula boleh jika penghutang menjanjikan hal itu namun tidak menjadi syarat, maka hutang dalam hal ini tidak wajib memenuhi janjinya. Nah, sekarang kita lihat Seseorang berkata kepada ini adalah beliau memberikan misal. Beliau memberikan misal. Satu orang yang dimisalan, dia wajib mengeluarkan zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat. Selepas itu, dalam masa yang sama, dia lihat ada orang hutang dia duit. Ada orang yang ni hutangnya duit. Jadi, dia pergi kepada orang yang hutangnya. Dia mengatakan, aku boleh memberikan kepada engkau duit zakat ini. Yang ini sebagai duit zakat, aku. Ini orang yang hutangnya juga boleh terima zakat. Misalnya dia fakir. Jadi dia mengatakan kepada orang yang hutang kepadanya, aku boleh memberikan kepada engkau duit zakat aku tetapi dengan syarat engkau kembalikan duit itu kepada aku setelah yang engkau menerimanya. Sebagai yang ini hutang. Untuk melunaskan yang ini hutang. Maka di sini penulis mengatakan ini tidak sah kalau sekiranya dia meletakkan syarat seperti itu. Ya, ini dia mengatakan ini adalah duit zakat aku tetapi dengan syarat engkau kembalikan kepada aku. Nampak tak? Dia letak syarat kat sini. Maka syarat ini membatalkan ini akad ini. Tapi kalau sekiranya dia tidak meletakkan syarat, tidak ada masalah. Sekarang ini misalan, saya ada duit zakat. Dan ada orang hutang saya. Jadi saya memberikan kepadanya duit zakat saya. Selepas itu orang yang hutang itu kembalikan duit zakat saya kepada saya sebagai apa? Melunaskan hutangnya. Baik, soalan sekarang kita menanyakan, boleh kita, sah ke tidak? Yang ini pertama sekali, adakah sah yang ini zakat, mengeluarkan zakat seperti ini? Yang ini seolah-olah apa, kita memberikan kepadanya duit zakat, selepas itu kita menerima duit yang sama. Nampak tak? Sekarang misalan saya memberikan kepada fakir ini $100. Selepas itu dia kembalikan saya $100 yang sama. Tapi kali ini dia kembalikan saya, dia mengatakan ini adalah hutang saya kepada awak. Ini adalah hutang saya $100. Baik, ini duit yang sama. Sekarang ini seolah-olah kita keluarkan zakat, lepas itu kita ambil balik duit dia tu. Ia boleh menjadi sah kalau sekiranya dia tidak meletakkan syarat. Tapi kalau dia meletakkan syarat, ini misalnya dia mengatakan dengan syarat kau kembalikan duit itu kepada aku, ini tidak sah. Tapi kalau sekiranya dia tidak meletakkan syarat, maka sah. Boleh insya-Allah. Jadi ini adalah misal yang pertama. Ini adalah misal yang pertama. Dan ini berlaku daripada zaman sekarang. Yang ini mungkin ia berlaku. Satu orang yang misalan, dia betul-betul nak perlukan duit. Tapi dia mengatakan, alamak, dalam masa yang sama dia nak kena keluarkan zakat. Dalam masa yang sama dia nak keluarkan zakat. Jadi dia tahu ini, ada orang ini hutang dia tapi tak boleh bayar kan. Ada satu hamba Allah ini hutang dia tapi tak boleh bayar. Kalau dia keluarkan zakat, nanti dia tidak ada duit, misalan. Jadi bagaimana dia nak elakkan diri dia daripada maksiat, yang ini dia nak keluarkan zakat, dalam masa yang sama dia memerlukan wang itu. Jadi dia cari helah. Dia cari ini orang yang hutang kepadanya. Dia mengatakan, beginilah. Dia bilang, kau hutang aku ini $100. Tamam? Sekarang ini aku ada duit zakat $100. Aku boleh berikan kau, aku akan berikan kau ini duit zakat ini dan kau boleh lunaskan ini itu hutang. Tapi dengan syarat kau nak kena kembalikan aku. Kalau dia meletakkan syarat maka tidak sah. Tapi kalau dia tidak meletakkan syarat, kebetulan orang itu pun nak bayar hutangnya, maka tidak ada masalah. Sebab ini dua perkara yang berbeza. Tamam. Selepas itu penulis ini mengatakan, kalau sekiranya dia tidak meletakkan syarat, tapi dia mengatakan, engkau janji. Dia mengatakan, ini adalah duit zakat aku, tapi aku harap engkau kembalikan aku yang ini hutang duit ini, sebab engkau hutang yang ini kepada aku. Ini bukan syarat. Ini maksudnya, dia mengatakan kepada orang ini, aku harapkan, kalau engkau boleh yang ini hutangkan, kembalikan itu yang ini kepada aku. Dan orang ini mengatakan, aku janji. Aku janji, kalau engkau berikan aku yang ini duit zakat, aku akan kembalikan yang ini hutang ini. Dan dia memberikan duit ini zakatnya kepada orang tersebut. Tapi di sini beza. Di sini dia tidak meletakkan syarat. Tapi dia hanya mengatakan, aku harapkan, boleh tak kalau engkau sekiranya engkau bayar duit itu sebab aku memerlukan wang ini sekarang. Orang ini dia berjanji, dia mengatakan, baiklah kalau engkau berikan aku ini, aku kembalikan kau. Tapi selepas itu dia tidak kembalikan duit itu. Di sini penulis ini mengatakan tidak diwajibkan al-wafa bagi orang itu.
yakni tidak diwajibkan bagi orang itu untuk kembalikan duit itu. Tidak diwajibkan. Nampak tak? Sebab itu adalah duitnya. Kita apabila kita mengeluarkan zakat, kita berikan kepada fakir dan miskin, maka bila kita memberikan duit zakat kepada mereka, duit itu adalah milik mereka. Dan mereka boleh melakukan apa yang mereka nak dengan duit itu. Kalau sekiranya dia tidak kembalikan yang duit itu, yang misalan, maka ia tidak diwajibkan yang ke atasnya. Kalau dia meletakkan syarat pada awalnya, kita mengatakan tidak sah. Tapi kalau dia kembalikan tanpa syarat, kita mengatakan tidak ada masalah. Sah yang ini duit zakat tadi. Jadi saya harap semua boleh faham insya-Allah ya. Boleh insya-Allah? Kita baca sekali lagi. Cabang masalah. Cabang masalah. Barang siapa memberikan zakatnya kepada penghutangnya dengan syarat diserahkan kembali sebagai bayaran hutangnya, maka tidak boleh dan tidak sah pembayaran hutang seperti itu. Kalau keduanya berniat seperti itu tetapi tidak dipersyaratkan, maka boleh dan pembayaran hutangnya sah. Nah, ini kalau sekiranya tidak ada syarat. Kalau sekiranya tidak ada syarat. Tamam. Selepas itu? Demikian pula, boleh jika penghutang menjadikan hal itu namun tidak menjadikan syarat, maka hutang dalam hal ini tidak wajib memenuhi janjinya. Nah, yang ni dia mengatakan, baiklah nanti insya-Allah kalau kau bayar duit zakat ini, insya-Allah aku akan kembalikan yang ni hutang dan sebagainya. Lepas dia dapat duit, dia hilang. Salan. Jadi kita mengatakan, yang ni tidak diwajibkan ke atasnya sebab bila kita memberikan duit zakat, kita tidak meletakkan apa-apa syarat dan kita tidak boleh meletakkan syarat dan duit itu adalah miliknya. Sama ada nak kembalikan atau tak nak kembalikan. Nah, teruskan. Jadi dalam masalah yang tadi semua Ustaz, maknanya yang penerimanya duit tu, dia tak boleh ada paksaan kat situ. Kalau dia nak, it's like voluntarily lah. Ya. Yeah. Kalau dia ada paksaan kat situ, maka itu jadi syarat yang mana akad dia tak sah. Tidak sah. Dia tidak boleh meletakkan syarat bagi mengeluarkan zakat. Yang ni kita tidak boleh, misalnya kita mengatakan saya akan keluarkan duit zakat ini dengan syarat. Dengan syarat awak melakukan ini dan melakukan itu, ataupun dengan syarat awak kembalikan kepada saya ini duit ini sebagai hadiah. Misalnya dia mengatakan kalau dia meletakkan syarat seperti ini tidak sah. Sambung Ustaz. Ya. Jika seseorang berkata kepada penghutangnya, hartaku yang ada pada tanggunganmu saya jadikan zakat, maka belum cukup sebagai zakatnya menurut pendapat yang aujah, kecuali ia mengambilnya dahulu lalu diserahkan kembali kepada penghutang tadi. Nah, sekarang adalah misal yang berbeza ya. Sekarang ini misalan satu orang dia hutang. Dia hutang kepada kita. Dan dia susah nak bayar hutang. Jadi kita mengatakan kepadanya, baiklah begini. Saya ni ada duit zakat, saya nak kena keluar duit zakat. Jadi saya jadikan hutang awak kepada saya itu sebagai yang ni duit zakat saya. Boleh faham insya-Allah? Yang ni sekarang misalan satu orang dia wajib keluarkan zakat misalan $200. Dalam masa yang sama ada orang hutang ni $200 tak bayar-bayar. Jadi dia tengok orang ini miskin, tak mampu nak bayar hutang. Jadi dia mengatakan kepada orang ini, begini sajalah, awak hutang saya $200 itu adalah duit zakat ini saya. Maka di sini penulis ini mengatakan mengikut yang ni pendapat yang dipilih, ia tidak sah. Ia tidak sah walaupun kita ada khilaf ini di sini. Kita ada khilaf, tetapi ini khilaf ini yang lemah ya. Jadi asalnya ia tidak sah. Asalnya ini ia tidak sah. Tapi kalau sekiranya misalan kita berikan kepadanya $200. Kita berikan kepadanya duit zakat itu $200 kepadanya. Dan selepas itu dia kembalikan duit $200 itu kepada kita. Ini adalah perkara yang sama tadi kita bicarakan. Kalau kita berikan kepadanya duit $200 sebagai zakat. Selepas itu dia memberikan kepada kita duit 200 itu sebagai melunaskan hutangnya. Sekarang sah ke tidak sah? Sekarang sah. Sekarang sah. Sebab sekarang ini dia sudah ada qabd. Yang ini maksudnya kita sudah memberikan kepadanya, sekarang duit itu sudah dimiliki olehnya. Selepas itu dia bayar kita.
Ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengatakan misalan kita jadikan hutangnya sebagai yang ini zakat, maka ini tidak sah. Ini tidak sah. Sebab ini dia lebih daripada satu akad. Pertama sekali adalah akad yang melunaskan hutang. Kedua adalah akad yang memberikan zakat. Maka kita menjadikan orang yang melakukan ijab dan kabul ini orang yang sama. Itu sebab kita mengatakan ia tidak sah. Boleh insya-Allah? Nah, kita teruskan. Saya rasa yang bab ini ni dia ada bicarakan sebelumnya kan, sebab apa wangnya tidak ada penyerahan kat situ. Nanti dalam bab yang sebelum ni ada lebih kurang sama juga masalah ni tentang hutang. Yang mana katakan tentang bab inilah, that's a bit similar to this punya apa? Ya, dengan yang tadi. Masalah. Dengan yang tadi. Tak, tadi beza sikit. Tadi dia meletakkan syarat. Tadi penulis sedang membicarakan, dia meletakkan syarat. Yang ni dia mengatakan aku akan berikan ini duit ini sebagai zakat tapi dengan syarat kau kembalikan kepada aku. Maka ini tidak sah. Yang bab dulu hutang dia kasih kat dia kan. Yang bab hutang tu. Yang ada bab yang sebelum ini kan. Ya. Itu lain. Yang ni maksudnya dia berikan kepada orang itu duit zakat. Selepas itu dia minta balik. Maksudnya dia meletakkan syarat. Dia mengatakan aku berikan kepada engkau $200 tapi dengan syarat kau kembalikan aku. Setuju tak setuju? Dia bilang okey setuju. Dia pun berikan yang ni duit 200 ini kepada orang itu kembalikan dia. Yang ni dia menggunakan hilah. Ini tidak sah. Yang ini pula berbeza. Yang ini dia hanya mengatakan engkau ada hutang aku $200, okey engkau tak payah bayar. Itu zakat sudah. Nampak tak? Ini banyak orang buat macam gini. Banyak orang buat macam gini. Dekat Singapura ramai orang melakukan ini. Yang ni misalan satu orang ini hutang dia susah nak bayar. Jadi kita mengatakan kepada dia, engkau ni dah 5 tahun tak bayar aku punya hutang. Aku ni kebetulan ada duit zakat. Engkau ni okey dia miskin dan sebagainya. Tak apalah. Duit zakat itu kira halal lah kau punya hutang. Dia hanya cakap macam itu saja. Maka di sini penulis mengatakan ia tidak sah. Kenapa? Sebab dia dia melakukan ini dua akad dan orang yang sama. Tapi beza kalau sekiranya dia memberikan duit kepada orang itu dan selepas itu orang itu bayarnya. Maka itu tidak ada masalah. Jadi dia dua perkara yang berbeza. Yang pertama sekali dia meletakkan syarat, yang kedua dia menjadikan hutangnya sebagai zakat. Siap. Ayuh. Bila berkata, takarlah sekalian makanan milikku yang ada padamu serta berniat zakat, lalu ia pun menakar sesuai perintah itu, maka apakah bisa mencukupi sebagai zakat? Ada dua tinjauan. Yang jelas dari pembicaraan guru-guru kita adalah memenangkan pendapat bahawa belum mencukupi sebagai zakat. Nah, ini adalah misal yang sama sebenarnya. Yang ini dalam bab yang sama. Yang ini sekarang satu orang ini dia mewakilkan seseorang itu untuk membeli makanan. Selepas itu dalam masa yang sama dia niat zakat. Yang ni maksudnya dia mengatakan kepada orang ini, engkau pergi kepada kedai, engkau beli beras. Engkau pergi kepada kedai yang engkau beli beras. Dalam masa yang sama dia niat itu sebagai yang ini zakat. Maka ini tidak sah. Seperti mana penulis ini mengatakan ikut kepada gurunya, ini adalah tidak sah. Kenapa ini tidak sah? Sekarang kita ada dua akad. Pertama sekali, dia mewakilkan orang lain. Dia mewakilkan ini orang lain supaya timbang dan beli ini barangan. Dan selepas itu dia niat barangan itu sebagai yakni zakat. Sedangkan yakni orang yang dia suruh yang ini beli ini adalah wakil baginya. Dia adalah wakil yang ini baginya. Dan wakil ini dia tidak mengetahui yang ini adalah daripada makanan yang diniatkan sebagai zakat. Jadi dalam masa ini yang sama tidak dibolehkan dia melakukan perwakilan, dalam masa yang sama dia niat yang ini zakat. Maka ini penulis ini mengatakan tidak sah kalau dia niat zakat seperti ini. Boleh faham insyaAllah misalnya? Misal dia, sekali lagi ya. Sekarang misalan saya kat rumah. Lepas itu datang ini kawan saya.
Jadi saya nak minta tolong dia. Saya mengatakan, boleh tak awak pergi kedai beli beras? Dan kita niat beras ini sebagai zakat fitrah sebagai misal. Kita niat ini zakat ini, beras ini sebagai ini zakat. Kita mewakilkan dia untuk dia melakukan pembelian. Dan dalam masa yang sama, kita niat benda yang akan dibeli oleh wakil ini adalah zakat yang dibagi kita. Nampak tak? Maka di sini ini ia tidak sah. Siapa yang mengeluarkan zakat? Wakil ini. Dan wakil ini tidak mengetahui yang dia mengeluarkan zakat. Tapi beza kalau sekiranya kita mengatakan kepadanya, beli ini barangan ini, setelah ini dibeli, kita mengatakan kepadanya, sekarang kita wakilkannya untuk dia memberikannya ini sebagai yani zakat. Maka di sini ada dua perwakilan. Pertama sekali kita mewakilkan dia untuk dia melakukan jual beli. Kedua, kita mewakilkannya setelah dia melakukan jual beli untuk dia mengeluarkan zakat. Maka itu tidak ada masalah. Tetapi untuk kita melakukan kedua-duanya, maka tidak dibolehkan. Boleh insyaAllah? Hari ini connection okey ya? Boleh Ustaz, tadi sikit saja. Sikit. Dari awal sikit saja. Okey. Kita ada masa lagi ya? Tamam. Sabilillah ialah pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya. Maka pejuang diberi bahagian sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga untuk keluarganya selama masa pergi ke pulang. Demikian pula diberi biaya alat peperangan. Nah, di sini penulis ini sekarang ini membicarakan tentang asnaf ini fi sabilillah. Jadi kita dah habis ini membicarakan tentang al-gharimin, orang yang hutang. Sekarang ini penulis ini membicarakan tentang siapakah yang ini fi sabilillah. Maka beliau mengatakan wa huwal qaimu bil jihad. Fi sabilillah ini maksudnya satu orang yang melakukan jihad. Apakah jihad ini dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan jihad ini di sini adalah jihad peperangan, bukan jihad nafsu. Yang dimaksudkan jihad ini di sini adalah jihad keluar berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ada syarat-syaratnya. Apakah yang dimaksudkan dengan jihad ini fi sabilillah? Maka Nabi SAW apabila ditanya, bagaimana kita nak mengetahui sama ada ini fi sabilillah ke bukan fi sabilillah? Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang berperang li'i'la'i kalimatillah, barang siapa yang keluar berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa fi sabilillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di dalam ini fi sabilillah. Dan juga daripada syaratnya adalah kita tidak memerangi orang Islam. Kalau satu orang Islam ini misalnya dia mengatakan saya fi sabilillah, siapa awak perang? Orang Islam juga. Ini kita mengatakan bukan fi sabilillah. Kita ada qitalul burah, hukum yang berbeza. Seperti peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Khawarij. Peperangan dengan Sayyidina Ali dengan Khawarij, yakni hukum yang ini biasa bagi orang yang mati dalam peperangan. Dia bukan yang fi sabilillah, yang dimaksudkan yang peperangan dengan musuh Islam yang bukan Muslim. Jadi apabila berlaku yang peperangan yang mana musuh yang Islam menceroboh negeri Islam dan membunuh orang Islam, maka diwajibkan orang Islam mempertahankan diri mereka. Diwajibkan orang Islam ini mempertahankan diri mereka. Dia ibarat satu orang ini pecah rumah kita, misalnya na'udzubillah min zalik, misal ni. Sekarang kita menandakan soalan, satu orang pecah rumah kita ataupun rumah seseorang, apa dia kena buat? Adakah kita membiarkan orang yang pecah rumah ni buat apa saja yang dia nak, sedangkan orang yang memiliki rumah ini ada kemampuan untuk menahan dirinya? Maka wajib dia menahan dirinya. Kalau tak, ia boleh mendatangkan kebinasaan. Maka sama juga kita dalam Islam, kalau sekiranya musuh Islam ini menceroboh negeri Islam dan membunuh orang Islam, adakah kita mengatakan kepada orang Islam, kamu nak dengan sabar? Ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ini mengatakan faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Yani hendaklah kamu memerangi orang yang memerangi kamu.
Itu sebab Nabi SAW keluar berhadapan dengan musyrikin yang memerangi orang ini Islam. Kalau sekiranya ia berlaku ini sedemikian, maka kita mengatakan ini adalah fi sabilillah. Ini asnaf daripada asnaf ini bab zakat. Jadi bila kita mengatakan fi sabilillah, maksudnya adalah manusia-manusia ataupun orang Islam yang keluar berperang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh menerima daripada duit zakat. Dari di sini penulis mengatakan wa huwal qaimu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan. Perkara yang kedua, beliau mengatakan dia adalah mutatawwi'. Di sini kita nak kena faham ini perkara ini ya. Dulu dalam bab jihad kita ada membicarakan orang yang keluar berjihad ini dia terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah golongan yang diberikan gaji daripada kerajaan. Yang ini seperti army. Army yang diberikan gaji. Golongan ini tidak boleh menerima zakat fi sabilillah walaupun dia keluar berjihad. Ya salam, kenapa dia tidak boleh menerima? Sebab dia ada bahagian dia daripada gaji yang dibayar oleh kerajaan. Jadi siapakah yang boleh menerima daripada duit zakat? Di sini penulis mengatakan mutatawwi'an. Maksudnya satu orang dia nak keluar berjihad voluntarily. Kalau dalam bahasa English kita panggil volunteer. Maksudnya dia bukan army. Dia tidak mendapatkan mana-mana gaji, tapi dia nak keluar berjihad fi sabilillah. Dan dia mengatakan tapi saya tak ada wang. Tapi niat ada. Tidak ada wang dan sebagainya. Maka dibolehkan baginya untuk diberikan zakat kepadanya. Ini kita maksudkan dengan mutatawwi'an. Boleh faham insya-Allah? Jadi pertama sekali dia mesti fi sabilillah. Peperangan yang mana Islam mengatakan ini adalah fi sabilillah. Maksudnya orang yang mati syahid. Bila kita mengatakan fi sabilillah, kalau dia dibunuh dalam medan peperangan, ini yang dulu kita membicarakan tentang mati syahid. Tidak boleh kita melakukan solat jenazah, tidak boleh kita mandikannya dan tidak boleh kita mengkafankannya. Kita tanamkannya begitu saja. Dengan syarat ia fi sabilillah. Kalau dia mati dalam medan, dia mati dalam medan pertempuran. Jadi syarat yang pertama dia adalah fi sabilillah yang diiktiraf oleh para ulama. Para ulama ini mengatakan ini adalah fi sabilillah. Tamam? Perkara yang kedua, untuk dia menerima zakat, dia mesti mutatawwi', bukan murtazaqah. Kita ada satu istilah yang dikenali sebagai murtazaqah. Murtazaqah ini maksudnya diberi gaji. Macam army. Sekarang misalan, kita lihat army ada gaji ke tidak ada gaji? Ada gaji. Walaupun tak ada perang. Tiap-tiap hari training. Tiap-tiap hari training. Walaupun tidak ada perang. Mereka dapat gaji ke tidak dapat gaji? Dapat gaji. Ini kita dalam istilah kita panggil murtazaqah. Maksudnya mereka diberikan gaji. Tetapi kalau dia mutatawwi', ini yang kita boleh memberikan duit zakat walau ghaniyan, walaupun dia kaya. Dia ada duit. Ini adalah daripada istisna, pengecualian. Kita mengatakan orang kaya boleh terima zakat. Sebelum ini kita membicarakan siapakah orang kaya boleh terima zakat. Sebelum ini kita membicarakan tentang orang rimin, orang yang hutang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bergaduh, ataupun orang yang berhutang untuk memuliakan tamu. Di sini orang yang keluar berjihad, walaupun dia kaya, kita boleh memberikan kepadanya duit zakat yang mana dia akan menggunakan duit zakat itu untuk membayari kos dia keluar fi sabilillah. Maka beliau mengatakan wa yu'tal mujahidun nafaqata wal kiswata lahu wa li'iyalihi, dan begitu juga nafkah bagi dirinya dan ahli keluarganya juga dibayar daripada duit zakat. Misalan satu orang dia keluar fi sabilillah. Kalau zaman dahulu misalan biasa diorang kalau keluar 6 bulan, 1 tahun, ataupun 4 bulan, 3 bulan. Sekarang kalau dia keluar misalan dulu nak kena jalan jauh. Jadi bagaimana dengan nafkah keluarganya, isterinya, nafkah anak-anak, misalan anak-anaknya pergi ke madrasah ataupun pergi ke sekolah. Isterinya di rumah misalan, bagaimana dia nak mendapatkan nafkah? Maka kita memberikan kepadanya daripada duit zakat.
Begitu juga dengan pakaian. Pakaian yang dibagi diri ni dan ahli keluarganya. Zahaban wa iyaban. Yakni misalan dia keluar 4 bulan. Selepas 4 bulan dia balik. Dalam tempoh 4 bulan, berapakah duit yang dia memerlukan untuk nafkah diri dan ahli keluarganya di negeri? Maka dikatakan misalan $10,000. Maka $10,000 kita memberikan zakat ini kepada mereka. Wasamana alatil harb. Dan dia mengatakan saya memerlukan wang yang ni untuk alat-alat perang. Alat-alat perang. Maka duit yang ni zakat yang ni digunakan yang ni untuk membeli dan diberikan yang ni dibelikan kepadanya. Zaman dahulu kalau alat perang yang ni seperti apa? Pedang, kuda, yang ni dan benda-benda seperti ini. Zaman sekarang yang ni orang sudah tidak menggunakan pedang lagi. Dia lebih yang ni mahal. Maka kita membicarakan yang ni tentang tembak dan sebagainya. Jadi ini diberikan yang ni daripada duit zakat. Wallahu alam, ini bissawab. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya. Sebab yang seterusnya adalah Ibn Sabil. Kita tangguh pada minggu yang akan datang ini insya-Allah. Ada sesiapa yang ada soalan? Kalau tidak ada, bagaimana kita baca doa ke bagaimana? Terus ataupun kita nak baca zubat sikit. Jadi baca zubat ni insya-Allah kita niat ini kita murajaah ya. Jadi bagi mereka yang ada kitab zubat, ia bagus ini sebagai ini murajaah. Saya juga insya-Allah niat nak baca balik ini zubat di sini. Sebab ini kitab zubat ni dia ringkas dan mudah untuk kita nak ingat balik apa yang kita mempelajari. Jadi kalau dalam Fathul Mu'in misalan kita belajar bab zakat, kita boleh balik kepada kitab zubat, lihat ini penulis dalam kitab zubat apa dia membicarakan tentang bab zakat. Dalam kitab Fathul Mu'in ni dia lebih bercabang. Kitab zubat membicarakan apa yang penting dan parti bagi bab. Jadi dia adalah perkara yang baik insya-Allah. Nah, bismillah. Surat 106 Kitabus Siyam. Awal Kitabus Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu samu Ramadan bi ahad amrani bi istikmali Sya'ban al-adad ar-ru'yatil adli hakiman dunna masiril qasri wa inna marfatu ala syakhsin qadar عليه مسلم مكلف طهار وشرط نفل نيات للصوم قبل زوالها لكل يوم وإن يكن فرضا شرطنا نيته قرنت من ليله مبيتا ربنا ادفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي أعطانا رب فرحنا وقرنا برحمتنا وقرابتنا مع حكمك والبر رب وفقنا وفقنا ما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وعين على ابتغاء علما وصدق عيب ونفع كل شر ربنا واشفنا كل شر واغفر عنا ربنا كل ذنب قبل ان تاتينا وحسن المنون واغفر واسمعك وكرما ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء صاحب المصابين اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف عنك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا آل والإخوان وسائر الخلان وذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب آله وصحبه عداد طش الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة الله تنفى الصلاة والدعاء وإلى الرحمة والدين وماتكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين أجمعين الله تغشم برحمته ومغفرته وختم لكم وسلم بخير وعافية ويسر شأن كله ظاهرا وباطنا وإلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل دعانا انك انت سميع عليم تب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالنا واجرنا الله يكرم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah ya. Masuk Ustaz. Ustaz, kita punya pena belum bagi settle? Dah nanti insyaAllah anda kasih. Kita jawab WhatsApp Ya, nanti. insyaAllah. Okay. Okay. Assalamualaikum.